Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang salah satu tajuk daripada tahun 5 iaitu tolak pecahan. Jadi sebelum cikgu mulakan cikgu punya sesi pengajaran, cikgu suka untuk berkongsi dengan awak tentang pengetahuan sedia ada yang perlu awak ada untuk memudahkan awak menjawab soalan berkaitan dengan pecahan. Baik, boleh tengok dekat sebelah sini okey, pengetahuan sedia ada dalam tajuk pecahan ni, yang pertama sekali awak kena tahu apa itu pengangka dan penyebut. Okey, kita ulang kaji sikit secara ringkas sajalah. Okey, tadi kalau satu pecahan tu katakan 1/4, yang atas ni kita panggil pengangka dan di bawah ni kita panggil penyebut. Okey, kena tahulah. Tapi biasa sebut yang atas, yang bawah. Itu je lah. Dan yang paling penting untuk pengetahuan awak dalam tajuk pecahan, bila sebut nombor pecahan, awak kena tahu dia punya nombor mesti ada tanda per ni. Per. Okey, jadi ini adalah salah satu nombor pecahan. Okey, jadi awak dah tahu yang pertama iaitu pengangka dan penyebut. Okey, kemudian yang kedua, tahu pecahan dalam bentuk nombor dan perkataan. Ini mudah taklah. Pecahan dalam bentuk nombor. Okey, yang saya tunjukkan tadi itu contoh macam 1/4. Ini dalam bentuk nombor. Kalau dalam bentuk perkataan, dia akan tulis ataupun awak akan tulis 1/4. Okey. Per ni dengan perkataan yang seterusnya dia mesti rapat. Okey. 1/4. Ni dalam bentuk nombor, ni dalam bentuk perkataan. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu tahu pecahan terbesar dan terkecil. Okey. Kena tahu yang mana satu pecahan lebih besar dan yang mana satu pecahan yang lebih kecil. Contoh 1/2 dengan 1/4. Okey. Yang mana satu lebih besar? Kalau kita belajar dalam susunan nombor bulat, kita tahu nombor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bila kita tengok dalam susunan nombor 4 ini ialah lebih besar daripada 2. Betul? Jadi kalau dalam kategori nombor bulat, dia tak sama dengan kategori nombor pecahan. Okey. Jadi kat sini saya nak kaitkan iaitu kalau misal kata awak jumpa yang mana satu lebih besar, 1/4 ataupun 1/2. Okey. Jadi sebenarnya 1/2 lebih besar daripada 1/4. Okey, kenapa? Okey, katakan cikgu buat satu bahagian, satu objek. Cikgu potong kepada 2. Okey, jadi yang di bawah ni ialah nilai, kalau kita lorikkan, okey, ini ialah 1/2. 1/2. Okey, kalau 1/4, okey, cikgu buat bentuk yang sama. Okey, potong kepada 4 bahagian yang sama besar, cikgu ambil satu bahagian, maksudnya 1/4. Satu daripada 4 bahagian, satu daripada 2 bahagian. Jadi ini mewakili 1/4. Okey, jadi bila kita bandingkan antara 1/2 dengan 1/4, mana lebih besar? Kita nampak 2 ni nombor, kalau ada susunan nombor bulat, dia lebih kecil daripada 4. Tapi kalau dalam pecahan 1/2 dengan 1/4 kita bandingkan, bila
nombor yang di bawahnya lebih kecil, jadi ia ialah nombor pecahan yang lebih besar. Okey. Okey, dalam bentuk ilmu mudah kita bagi contoh. Tekan saya bagi nombor yang lain Okey, nombor yang lain contohnya okey, katakan 1/7 dengan 1/9. Okey, soalannya yang mana lebih besar? Yang mana lebih besar? Okey. Ni awak dah tahu tadi. Kalau bandingkan atas ni samalah, satu bahagian dia jangan lain lah. Kalau atas ni 2 dia dah lain, cara yang lain. Sekarang ni yang asas je. Jadi 1/7 dengan 1/9, yang mana lebih besar? Nombor yang lebih kecil. Jadi yang sini lebih besar ialah 1/7. Okey. Okey, itu pengetahuan sedia ada yang perlu awak ada. Kemudian yang ni tadi ni kita bandingkan pecahan lah, sama. Jadi kena tahu bandingkan pecahan. Okey, kemudian bila kita dah tahu bandingkan pecahan yang lebih kecil dengan yang lebih besar, maka kita akan boleh buat susun pecahan dalam urutan menaik. Kalau menaik, kalau dalam nombor bulat, yang awak tahu ialah susun daripada nombor lebih kecil ke nombor lebih besar. Tetapi kalau menurun, susun daripada nombor lebih besar kepada nombor lebih kecil. Okey, sama sahaja konsep dia dengan nombor bulat. Jadi pecahan pun begitu juga. Okey. Kemudian yang seterusnya, tahu pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Okey. Pecahan wajar, pengangka lebih kecil daripada penyebut. Ini adalah pecahan wajar. Pecahan tak wajar ialah pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Mudah je sebenarnya. Tak payah nak sophisticated sangat. Okey. Kita pergi seterusnya. Tahu tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Okey, ni kemahiran ni pun penting juga dalam kita nak menyelesaikan tajuk tambah, tolak, darab dan bahagi pecahan. Okey. Untuk pecahan tak wajar, okay, kita bagi satu contoh. Katakan 5/3. Okey, kenapa 5/3 ialah pecahan tak wajar? Pengangka lebih besar daripada penyebut ataupun atas lebih besar daripada bawah. Dah je. Jadi 5/3 ada dua cara lah. Cara yang normal yang sepatutnya buat ialah menggunakan bentuk lazim bahagi. Jadi contoh macam 5/3 tu awak kena 5 bahagikan dengan 3, bentuk lazim bahagi. Jadi kita selesaikan 3 kali 1, 3. Tolak garis, 5 tolak 3, 2. Okey. Dalam tajuk pecahan, dia ada sedikit kira macam cara macam mana untuk awak tahu yang ini bentuk lazim bahagi dalam tajuk pecahan. Apa yang saya nak tunjukkan awak ialah yang atas ni kita kena bulatkan, anak panahkan ke bawah, anak panahkan ke atas. Kenapa cikgu tunjukkan cara ni? Supaya awak tahu satu ini ialah nombor bulat. Nombor bulat ialah nombor yang tadi saya tunjukkan tu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kat sini cara penulisannya ialah 1, 2/3. 1, 2/3. Sini 2/3. Okey? Jadi ini ialah nombor bercampur yang kita tukarkan kepada pecahan tidak wajar kita tukarkan kepada nombor bercampur. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua,
menggunakan kemahiran kecekapan awak mencongak tolak. Fakta asas tolak. Okey. Untuk cara yang kedua, okey, 5 tolak 3. 5 tolak 3 berapa? 2. Okey. 2 per 3. 5 tolak 3 tu yang awak tolak ni, awak tolak berapa kali? 1 kali. Jadi 1, 2 per 3. Okey, congak. Okey, saya bagi contoh lain. Yang tadi 5 per 3 menggunakan kemahiran kecekapan awak dalam menolak. Kali ni menggunakan kecekapan awak dalam sifir darab. Okey. Bermakna kat sini kalau ikutkan 12 tolak 5. Okey, 12 tolak 5 7. Okey. Lepas tu nanti 7 tolak 5. Jadi dia beberapa kali. Tolak beberapa kali. Jadi itu kemahiran yang lain. Okey, ni kemahiran yang seterusnya iaitu menggunakan sifir 5. Sifir 5. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. 15 dah lebih. 3. 5 kali 3 15 dah lebih. Jadi 5 kali 2 10. Okey. Awak congak aja macam tu. 5 kali 2 10, 5 kali 2. 2 tu ialah nombor bulat 10. Bila awak sebut 10, awak nampak sini 12, berapa beza dia? 10, 12 dengan 10. Jadi beza dia ialah 2. 2 per 5. Jadi ini ialah yang saya katakan tadi di sini ialah tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey, macam mana pula sebaliknya? Okey, sebaliknya apabila kita ada nombor bercampur, kita nak tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, caranya ialah darab dan tambah. Okey, bermula daripada bawah. Ikut je langkah dia daripada bawah ke nombor bulat dan nombor atas. 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12. Jadi 12 per 5. Okey, contoh lain. Katakan 17 per 4. Itu nombor pecahan tak wajar. Sekarang kita nak nombor bercampur. Katakan 2 3 per 5. 5 lagi. Tak nak, kita ambil 4 pula. 2 3 per 4. Okey, cara dia darab tambah. 4 kali 2 8 tambah 3. 9, 10, 11. Jadi 11 per 4. Okey. Itu kemahiran yang perlu awak ada. Kemudian pergi seterusnya iaitu tahu pecahan setara. Pecahan setara ni maksudnya ialah pecahan yang sama nilai. Okey. Macam mana maksudnya sama nilai ni? Okey. Saya ambil satu contoh. 1 per 2. Apa pecahan setara 1 per 2? Okay. Caranya yang biasa kalau saya ajar, darab 2. Darab 2. Jadi sama dengan 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Jadi 1 per 2 sama nilai dengan 1 per 4. Setara ni maksudnya ialah sama nilai. Sama nilai. Okey. Jadi kita dah ambil contoh tadi 1 per 2 setara dengan 2 per 4. Okey. Kalau kita darab dengan 3 pula nombor ni. Okey. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. Jadi 3 per 6 adalah setara dengan 1 per 2. Okay, ambil contoh lain. 2 per 5. Apa pecahan setara bagi 2 per 5? Darabkan dengan 2. 2 kali 2, 4. Okey. 5 kali 2, 10. Jadi 2 per 5 adalah setara dengan 4 per 10. Okey. Okey, contoh lain. 6 per 8. Apa pecahan setara dia? Okey, 6 kali 2, 12. 8 kali 2, 16. Okey, kalau darab dengan 3, 6 kali 3, 18. 3 kali 8, 24. Ini pun pecahan setara. Okey, kalau kita tengok kat sini, lain daripada kita
darabkan dengan 2, kita bahagikan dengan 2 ataupun 3 ataupun sifir-sifir 5, 7 untuk dapatkan nombor yang di sebelumnya. Baik, contohnya kalau macam ni. 6 kita boleh bagikan dengan 2, 8 kita boleh bagikan dengan 2. Jadi 6 bahagi 2, 3. 8 bahagi 2, 4. Okey, jadi 6 per 8 ni juga setara dengan 3/4. Okey. Yang ni atau maksudnya ialah pecahan setara. Itu awak kena tahu. Lepas tu seterusnya permudahkan pecahan. Okey, permudahkan pecahan ni kita menggunakan kaedah sifir, penguasaan sifir darab pun memang sangat penting. Fakta asas darab ni memang awak kena mahir. Kalau awak tak mahir, tu yang dia menyukarkan awak untuk menjawab soalan berkaitan dengan matematik, sifir, fakta asas darab. Okey, jadi yang seterusnya tadi ialah tahu permudahkan pecahan berkaitan dengan sifir, saya kata. Okey. 10/15. Permudahkan. Okey, istilahnya perkataannya ialah permudahkan. Okey, permudahkan. Okay, jadi permudahkan 10/15. Okey, kat sinilah yang saya cakap gunakan sifir. Dalam sifir apa ada nombor 10 dan 15? Sifir 5. Kalau yang sebelum ni saya suka tunjukkan, kita tuliskan kena bahagi. Kita kena kecilkan. Apa nombor yang kita bahagikan yang atas ni? Kalau kita bagikan dengan satu nombor tu, nombor yang di bawah ni pun sama juga menggunakan nombor tu. Okey, kalau macam ni pengetahuan sifir menggunakan sifir 5. Jadi bahagi dengan 5, bagi dengan 5. Bermakna 10 boleh bahagi dengan 5 dan 15 juga boleh bahagi dengan 5. Okey. Jadi biasanya kalau untuk permudahkan, saya tak galakkan awak tulis bagi 5 macam ni lah. Ini saya tulis untuk pengetahuan awak je lah. Yang penting ialah awak kena pandai mencongak. Okey. Jadi kita tak tuliskan bagi dengan 5 tu tadi. Kita terus sebut 10 bahagi 5 berapa? 2. 15 bahagi 5, 3. Yang kita tulis potong dan tulis di atas, potong dan tulis di bawah. Okey. Kita akan nampak 2/3. Jadi 10/15 ni apabila dipermudahkan dapat 2/3. Okey. Okay, contoh lain contoh lain katakan 6/8. 6/8. Okey, permudahkan. Nak guna sifir berapa? Sifir apa yang ada 6 dengan 8? Okey, awak cakap sifir 2. Okey. 6 boleh bagi 2? Boleh. 8 boleh bagi 2? Boleh. Bermakna dia menggunakan sifir yang sama. Jadi kita permudahkan dengan bahagi 2. 6 bahagi 2, 3. 8 bahagi 2, 4. Jadi apabila awak permudahkan 6/8 dapat 3/4. Okey? Tu kemahiran permudahkan pecahan. Okey, kemudian yang seterusnya, ni yang tadi yang saya bagi tahu tentang fakta asas matematik, fakta asas bagi tambah, fakta asas bagi tolak, dan fakta asas bagi darab dan juga bahagi. Fakta asas mesti tahu. Okey, saya akan tunjukkan awak. Okey. Apa yang awak nampak sekarang ni ialah fakta asas bagi tambah. Ada 100. Okey, nanti awak pause, awak tengok. Ini semua adalah fakta asas yang mesti awak kuasai. Okey. 6 tambah 9 awak boleh jawab secara automatik 15. Okey. Jadi kat sini fakta asas tambah ni 1 digit tambah 1 digit. Okey,
Semua satu digit. Satu digit tambah satu digit. Nanti awak boleh pause, awak boleh tengok lah. Awak boleh mahirkan kemahiran ni. Kemudian fakta asas tolak. Tolak daripada sifar tolak sifar sampailah 18 tolak 9. Kenapa tak 19 tolak 9? Sebab 19 tolak 9 dia akan dapat jawapan 10. Jadi maksudnya kat sini, kalau 19 tolak 9, saya tulis kat sini 19 tolak 9. 9 tolak 9 sifar 1. Jadi kemahiran yang kedua, sekunder. Jadi untuk kemahiran yang asas, yang saya tunjukkan kat sini lah. Yang ini pun sama, awak kena boleh jawab secara automatik. Kemudian darab ni sifih kena hafal. Kemudian bahagi, yang ini apabila bahagi ni sebenarnya tak perlu hafal sebab dia ada kaitan dengan darab. Apabila awak hafal darab, sifih darab, bermakna secara automatiknya awak akan hafal sifih fakta asas bahagi. Jadi lebih kurang 21 minit saya terangkan pengetahuan asas yang awak perlu ada untuk menjawab soalan pecahan. Sekarang kita pergi kepada kita punya pembelajaran hari ini, iaitu tentang tolak pecahan. Murid-murid boleh buka buku teks. Buku teks muka surat 75, iaitu tajuk tambah pecahan. Kita tak nak tambah pecahan, kita nak tolak pecahan. Tolak pecahan, muka surat 80. Boleh sediakan buku conteng untuk kita tulis sama-sama. Apa yang saya tulis dekat papan putih ni pun kalau boleh awak tulis juga, sebab dia punya langkah-langkah dia sebenarnya sama. Jadi bila awak tahu ikut langkah-langkah yang cikgu tunjukkan, bermakna insyaAllah awak boleh selesaikan soalan-soalan yang lain. Baik, soalan muka surat 80 ni kalau awak perhatikan, tolak pecahan. Soalan pertama. Soalan pertama, sebatang kayu berukuran 1.5 meter, 3/10 daripadanya telah dipotong. Berapakah panjang kayu yang tinggal? Soalan ni berbentuk masalah harian, bermakna awak kena membayangkanlah situasi, sebab tu ada gambar kat sini. Awak membayangkan situasi seorang yang ingin memotong kayu. Jadi bila dia potong, daripada satu papan yang panjang, kayu yang panjang ni dia potong, bermakna operasi yang dibuat ialah operasi. Operasi dalam matematik ada 4 je, tambah, tolak, darab, bahagi. Jadi operasi apa? Operasi tolak. Dia potong. Dia potong, mana dia keluarkan. Jadi dia tak nak yang ni. Jadi berapa yang tinggal? Tadi di sini satu lagi soalan ni dia melibatkan unit, meter. Jadi soalan pecahan tolak, lepas tu bergabung dengan tajuk apa dalam buku teks yang berkaitan dengan M ni. Berkaitan dengan M ialah ukuran panjang ataupun panjang. Jadi dalam matematik dia memang gemar untuk menggabungkan beberapa tajuk pecahan bergabung dengan tajuk ukuran panjang, pecahan bergabung dengan timbangan berat. Timbangan berat di kg pula kat sini lah. Jadi sebenarnya tak ada masalah, nombor yang sama juga, nombor pecahan. Jadi ke sini kita ambil nombor saja. Jadi soalan nombor 1 tolak 3/10. Untuk pengetahuan awak, kalau nak tolak mesti ada pengangka dan penyebut. Apa yang perlu awak buat di sini ialah 1 tolak 3/10
Okey. Kalau dalam tajuk tambah, kita perlu asingkan nombor bulat dengan nombor bulat dengan nombor pecahan. Okey, kita asingkan. 1 tolak tak ada. 1 tolak tak ada sama dengan 1 juga. Okey, jadi tak perlu tulis macam tu. Terus saja kita terus congak. Jadi 1 tolak tak ada 1. Okey. Lepas tu tuliskan simbol tambah untuk kita pecahkan. Yang ni nombor bulat, yang ni nombor pecahan. Ingat nombor bulat dengan nombor pecahan, tengah-tengah dia letak tambah. Okey. Jadi kat sini tengok daripada kiri ke kanan. Nombor yang pertama ni tak ada pecahan. Okey. Jadi nombor yang kedua ni selepas tolak ni ada pecahan. Jadi tak ada tolak 3/10. Kita gunakan simbol anu iaitu kotak. Anu tolak 3/10. Okey. Anu tolak 3/10. Okey, tutup kurungan. Apa langkah seterusnya? Sekarang dekat kotak ni awak nak tolakkan dengan 3/10 ni tak ada nombor. Jadi gunakan konsep bentuk lazim biasa, iaitu bila contoh macam 1, 2, 3 tolak 9. Okey. 3 tolak 9 tak boleh, awak kena ambil sebelah. Okay, potong 1, 13. Okey, jadi yang ini pun sama juga kita gunakan dalam pecahan. Jadi sini tak ada nombor. Mana kita nak ambil? Kita ambil kat sini. Okey, ambil 1 ni, potong jadi sifar. Okey. Ini saya padam dulu. Okey, jadi sifar. Mana pergi 1 yang kita ambil ini? Kita bawa dekat sini. Okey. Dia jadi 1 ke ataupun apa? Okey. Nak tahu nak jadi ni nombor bulat, bila masuk sini dia jadi nombor pecahan. Okey, jadi apa nombor pecahan yang awak nak letak kat sini? Kita tengok kat sini. 10 bermakna yang di sini ialah 10/10. Okey, jadi potong 10/10. Okey? Okey, jadi ni dah sifar ni, nombor bulat dah tak ada lah kat depan. Okey? Jadi tolakkan 10 tolak 3, 7. Jadi 7/10. Jawapan dia 7/10. Okey, ini langkah 1, cara 1. Okey. Kena tahu konsep ni sebab apa, nanti kalau kita jumpa nombor-nombor yang kita nak tolakkan ni melibatkan nombor bercampur dengan nombor bercampur ataupun nombor bulat tolakkan dengan nombor bercampur. Jadi kat sini gunakan kaedah asingkan. Nombor bulat satu bahagian, nombor pecahan satu bahagian. Okey, jadi yang ni saya dah terangkan. Cara yang lain macam mana yang lebih senang? Okey, jadi kita ambil yang 1 tolak 3/10 ni. Okey, kita ambil salin balik. 1 3/10 sama dengan, okey, kita nak tolak 3/10 ni. Okey, jadi yang 1 ni kita potong jadi 10/10. Terus tolakkan dapat 7/10. Okey. Cara ketiga lagi senang, awak congak. 1 tolak 3/10. Okey, awak tengok. Okey, ni dah tahu nilai 1 ni awak boleh tukar kepada pecahan sama ada yang awak dah tahu. Mesti 2/2 nilai dia 1, 3/3 nilai dia 1, 100/100 nilai dia 1 juga. Okey, tadi kita tahu kat situ. Bermakna kat sini pecahan yang kita tukarkan 1 nombor bulat ni kita jadikan dia 10/10. Jadi 10/10 tolak 3/10 kita congak dapat 7/10. Itu maksud dia. Ini cara 1, cara 2, cara 3. Okey, saya harap awak faham. Kalau tak faham, awak boleh ulang balik video ni untuk dengar balik penerangannya. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey ni. Saya padam dulu. Okey, soalan yang kedua.
4 tolak 2 4/5. Okay, berapa? Okay, kita tengok kat sini. Nombor bulat tolak nombor bercampur. Jadi cara dia pertama kita asingkan. Okey, kita asingkan 4 tolak 2. Okey. 4 tolak 2. Okay, kita tuliskan 4 tolak 2. Okey. Okey, sebab kita nak asingkan, jadi ini dalam kurungan yang pertama ni untuk nombor bulat. Lepas tu yang kurungan yang kedua ni untuk nombor pecahan. Baik. Tak ada tolak 4/5. Ini ada nombor bulat tak? Sorry, ada nombor pecahan tak? Tak ada kan? 1/2 ke, 3/4 ke, 6/6, 6/7 ke, tak ada kan? Okey, bermakna kat sini anu tolak 4/5. Anu kita gunakan simbol kotak. Anu tolak 4/5. Okey. Selesaikan dulu. Okey. Yang ini 4 tolak 2 sama dengan 2. Okey. Letak simbol tambah. Okey, masih lagi letak simbol tambah sebab kita nak selesaikan yang dalam ni dulu. Okey, kita tulis balik. Yang ni. Kotak tolak 4/5. Okey. Okey, macam yang tadi. Bila awak nak tolakkan anu tolak 4/5, sama juga awak kena buat macam bentuk lazim tolak. Okey, pinjam sebelah. Jadi 1. Pecahan yang kat sini ni awak potong jadi berapa? Okay, bergantung kepada pecahan yang ada kat dalam ni. 5. Jadi dipotong 5/5. Dituliskan kat situ. Okey. Sekarang awak dah boleh congak. Ini dah boleh selesaikan dah. Yang ni 1. Okey. Tambahkan dengan 5 tolak 4, 1/5. Jadi 1/5. Terus tulis jawapan 1/5. Okey. Okey, kalau dalam buku teks awak boleh tengok dia ada cara lain. Ni cara yang pertama. Awak boleh cuba fahamkan. Lepas tu yang ni cara kedua. Boleh tengok. Ini saya tunjukkan cara asingkan. Okey, jadi awak dah ada beberapa cara kat situ. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Okey, untuk soalan yang ketiga, soalannya ialah berapa beza antara 1/3/4 liter dan 5/8 liter. Okey, jadi operasi tolak. Kita ambil nombor dia. 1/3/4 tolak 5/8. Okey. Okey, yang pertama sekali awak asingkan. Saya tuliskan kat sini yang pertama. Asingkan. Okey, jadi awak asingkan. 1 tolak tak ada. Nak tulis ke kat sini dalam kurungan? Tak payah. Kita terus tulis 1 tambah. Okey, pecahan. 3/4. 3/4 tolak 5/8. Tolak 5/8. Tutup kurungan. Okey. Boleh selesaikan. Ada melibatkan anu ke tidak? Tak ada melibatkan anu. Cuma masalahnya bila soalan ni yang awak kena tahu yang kedua ialah tambah dan tolak pecahan. Pecahan kena buat apa? Samakan penyebut. Samakan penyebut. Okey, awak samakan penyebut dia 4 dengan 8. Sebab tu penting untuk awak ada kemahiran sifir. Jadi tak perlu awak bersusah payah untuk menulis sifir 4 ni kat sini, lepas tu sifir 8, lepas tu nanti buat sifir 4 kali 2 8. Dah jumpa, baru jumpa, tak nak. Jadi kita nak seorang murid yang progresif, jadi dia tahu sifir.
Jadi memudahkan dia. Jadi kat sini kita nak samakan bawah. 4 ni kita tahu kali 2 sama dengan 8. So ini kali 2. Tulis bawah dulu. Lepas tu atas kali 2. Sama. Alright. Okay, sekarang awak dah boleh congak. Ini 1. 3 kali 2 6. Tolak 5. Ini dia sama 8. Yang bawah ni kita dah tak kisahkan dah. Yang atas ni kita kena tolakkan. Jadi kita congakkan dapat 3 darab 2 6 tolak 1 5. 3 kali 2 6 tolak 5 1. Jadi 1 per 8. Jadi 1 per 8. Okey. Okey, soalan yang keempat. Jadi ingat, yang pertama kena asingkan, yang kedua kena samakan penyebut. Okey, tolakkan 1 per 3 daripada 2 1 per 7. Daripada mana nombor 2 1 per 7 tolakkan 1 per 3. So soalan yang keempat. 2 1 per 7 tolak 1 per 3. Okey, yang pertama sekali awak dah ingat kena asingkan nombor bulat, nombor pecahan, Okey, 2 tolak 1. Tuliskan 2 tolak 1 tutup kurungan tambah buka kurungan 1 per 7. 1 per 7 tolak 1 per 3. Okey. Okey, dah asingkan. Kemudian yang kedua tak sama, kena samakan. Okey, 7 dengan 3 kekuatan penggunaan fakta asas darab, sifir darab. 7 dengan 3 bermakna kena samakan pakai 21. 7 darab 3, sini darab 3, sini darab 7, sini darab 7. Okey. Jadi selesaikan, congak. 2 tolak 1 1. Okey, tak payah buat kurungan lagi sebab dia dah jadi satu nombor. Kalau ada tolak-tolak tambah kat dalam ni, barulah kita tulis kurungan. Tapi kalau dah tinggal satu nombor je, tak perlu letak kurungan. Okey, tambah. Okey, ni dah jadi nombor lain dah. Kalau awak tak tulis nanti awak keliru. Kita selesaikan yang ni dulu, kita pindahkan masuk ke sini. 1 darab 3 3. 7 kali 3 21. Tolak. Ikut kat sini tolak. Urutan dia 1, 2, 3. Jadi tolak. 1 kali 7 7. 7 kali 3 21. Okey. Jadi sekarang awak dah boleh tolakkan. 3 tolak 7. Masalahnya 3 tolak 7 tak boleh. 3 nak tolak 7. Bukan 7 tolak 3. 3 tolak 7. Sama macam bentuk lazim tolak. Awak kena pinjam sebelah kan. Okay, jadi 3 ni pinjamkan sebelah. Ambil 1. Potong sifar. Yang ni potong. Jadi berapa? Dia dah tak jadi 3 dah. Okey, nak mudah. Sebab awak ambil 1 dekat depan ni. Kita tambahkan ni je. 21 tambahkan dengan 3. 21, 22, 23, 24. Jadi 24. Tulis macam tu. Okey, selesaikan lepas tu. Ni dah tak ada. Ni nombor bulat dah tak ada, sifar. Jadi tinggal awak tolakkan je lah. 24 tolak 7, 19. 19. 24 tolak 7. Berapa? 17. Jadi 17 per 21. Okey? Okey. Untuk seterusnya, contoh nombor 5. Okay, contoh nombor 5. Tolak 2 per 5 dan 1 per 5 daripada 3. Okey, jadi betul lazimnya 3 tolak 2 per 5 tolak 1 per 5. Okey, tulis 3 tolak 2 per 5. Tengok besar dia, nombor bulat lebih besar. Sama besar dengan pecahan yang kita tulis tu. Tolak 1 per 5. Okey, berapa?
Yang pertama sekali kena asingkan. Okey, yang pertama awak asingkan. 3 tolak ada nombor bulat, tak ada. Tolak ada nombor bulat, tak ada. Jadi 3 tolak tak ada, berapa? 3. Okey, terus tulis 3. Tambah. Okey, yang ni pecahan pula. Yang sini ada pecahan, tak ada. Anu. Kotak. Tolak 2/5. 2/5. Tolak 1/5. 1/5. Okey. Okey, awak nak tolak, nak selesaikan ni. Bila melibatkan anu, pinjam sebelah. Potong jadi 2. Yang sini awak ambil je yang tengah-tengah ni. Walaupun ni sama, awak ambil je yang tengah-tengah ni, tak apa. Jadi bermakna kat sini 5/5. Okay, 5/5. Okay. Okay, sekarang anu dah ambil kat sini 5/5. Jadi 5/5 tolak 2/5 tolak 1/5. 5 tolak 2, 3. 3 tolak 1, 2. Jadi ini dia jadi 2/5. Ini dah 2. 2/5. Okey. Kita laju sikit. Contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6. Okey, kita buat bawah lah terus. Contoh yang ke-6. 8 tolak 4 1/9. Okey, ni saya gariskan supaya nampak. 8 tolak 4 1/9. Tolakkan dengan 1/4. Tadi sebenarnya senang je. Asingkan. Okay, sama dengan 8 tolak 4 tolak tak ada. Tongak je. 4. Tambah dalam kurungan. Ada nombor pecahan? Tak ada. Anu. Tolak. Okay, tolak. Lepas tu ambil pecahan yang ni 1/9. Lepas tu tolak 1/4. Tutup kurungan. Okey. Okey, awak nak tolakkan. Anu. Potong 3 sini. Ikut je yang ni saya kata kan. Okey, ikut je yang ni. 9/9. 9/9. Yang ni potong. Okey. Okey. Sekarang 9 tolak 1. Okey. 9/4. Bawah dia tak sama. Okey. Jadi awak cari sifir apa yang sama dalam sifir 9 dan sifir 4. Okey. Jadi 9 dalam 4. 9 kali 4 36. 9 kali 4 36. Jadi kat sini apa perlu awak buat? Sini darab 9 darab 4. Sini darab 4. Sini 9 darab 4 juga. Bawah dulu. Lepas tu darab 4. Okey, yang ni darab 9. Yang ni darab 9. Okey, jadi kita tulis balik pecahan ni dekat bawah. Jadi ini kita turunkan. 3 tambah. 3 tambah. Okey, ini kita buat dulu kurungan sebab kita nak keluarkan nombor-nombor dia supaya kita nampak. 9 kali 4 36 per 36. Yang ni Lepas tu tolak 1 kali 4 4 per 36 tolak ni 1 kali 9. 9 kali 4 36. Tutup kurungan. Okey. Jadi lepas tu barulah awak boleh tolak. Ni kemahiran mencongak tolak pula. Sebab tu penting sangat fakta asas matematik ni awak kuasai. Jadi kalau ibu-ibu bapa yang mahukan anak mereka ni mudah menjawab matematik, pastikan fakta-fakta asas matematik tu dia mesti mahir.
36 tolak 4, 32. 32 tolak 9. Okay, berapa? Okay, yang ni kita tuliskan dulu 3. Okay, ni 32 tadi. 32 tolak 9. 32 tolak 9, 13. Jadi 13, 23. 23. 23 per 36. Okay. Boleh? Okay, soalan 5 dengan soalan 6. Okay, pergi soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Anu tolak 3/1/6 sama dengan 6/2/3. Okay. Ni yang saya cerita tadi itu pengetahuan apa yang awak kena tahu, iaitu rumus fakta asas matematik. Rumus fakta asas matematik. Okay, saya namakan dia RIFAM. Okay. Gimana dia tadi? Okay. Jadi kat sini soalan ini ialah soalan tolak. Tolak jenis berapa? Tolak jenis 3. Okay, tolak jenis 3 awak kena. Okay. Kalau awak lupa, awak ingat balik yang ni. Okay, kita buat ni. Tambah tolak, tambah. Darab, bahagi, darab. Okay, soalan ini dalam kategori ini, tolak. Soalan ini ialah soalan tolak. Jenis berapa? Okay, jenis berapa nanti awak bawa ulang kaji, saya dah bagi tahu dah tadi. Jenis 1 ke, jenis 2 ke, jenis 3? Jenis 3 sebab dia kosong dekat depan. Anu tolak 2 sama dengan 8. Okey, jadi awak kena buat bentuk lazim tambah. Kedua-dua nombor ni awak kena tambahkan. Sebab tu rumus fakta asas matematik ni, rumus fakta asas matematik ni awak mesti mahir. Mesti power. Okey. Senang je tu. Okey, jadi untuk soalan ni, okey, awak terus tambahkan. Okey. Jadi kalau nak tambah, tak kira lah yang ni ke nak tambah ni nak tambah ni pun boleh, mana-mana boleh. Okey, jadi 3, 1, okey, betul. 3/1/6 tambahkan dengan 6/2/3. Okey. Okey. Ni sama je macam yang sebelum ni punya pula. Okay. Jadi mula-mula asingkan 6 tambah 3 tambah 6. 3 tambah 6 sama dengan 9. Okey, tulis 9. Kalau awak nak tulis pun boleh juga. Boleh juga. Dalam kurungan 3 tambah 6 tutup kurungan. Okey. Tambah buka kurungan 1/6 tambah 2/3. Okey. Mana boleh selesaikan? Okey, ni kita kena samakan. Dah asingkan, kita samakan. Nak pakai sifir berapa? Okey, dalam sifir 6 dengan sifir 3 ada nombor yang sama. Apa dia? Okey, 12. 6 kali 2 12. Ni kali 2 12. Ni kali 4. Ni kali 4. Okey, congakkan. 6 dengan 3 9. Okey, jangan terus tambah dulu. Tengok ni awak boleh congak ke tidak. 1 kali 2 2 tambah 2 kali 4 8. 8 tambah 2 10. Okey, jadi 10 per 12. Okey, 10 per 12. Okey, 10 per 12 ni awak boleh permudahkan ke tidak? Okey. Kat sini
Sama ada awak perlu bahagikan ataupun awak kena permudahkan. Okey, perlu ke bahagikan? Tak perlu. Perlu ke permudahkan? Kita tengok perlu. Okay, jadi kita perlu permudahkan. Okay. Okey. Jadi 9, 10 per 12. 10 per 12 ni awak kena permudahkan. Menggunakan sifir berapa? Bagi berapa? Katalah bagi 2. Bagi 2. Okay, jadi kita tak perlu tulis bagi 2 yang saya ajar sebelum ni. Jadi 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. Okay. Jadi jawapan dia 9, 5 per 6. Tulis balik. 9, 5 per 6. Okay. Jadi apa maksud 9, 5 per 6 ni? 9, 5 per 6, 5 per 6 ni adalah nilai yang di dalam kotak itu. Okay. Itu soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 8. Kita ada 2 soalan lagi, 8 dan 9. Okay, untuk soalan 8, okay, dalam bentuk penyelesaian masalah, kita ambil nombor saja. Okay. Jadi kat sini, soalan nombor 8, 9, 4 per 5 tolak 8, 1 per 2. Unit kita tak ambil. Sebab saya nak terangkan untuk pecahan saja. Baik, soalan ni asingkan 9 tolak 8, 1 tambah buka kurungan 4 per 5 tolak 1 per 2 tutup kurungan. Okey, lepas tu samakan bawah. Okey, samakan bawah. Yang ni kali 2 kali 2. Yang ni kali 5 kali 5. Okey. Boleh congak. Kalau tak boleh congak, awak tulis 1 tambah 4 kali 2, 8 per 5 kali 2, 10. Okey, tolak 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Okey, boleh selesaikan. Ni dah boleh congak. 1, 3 per 10. Okey, dapat jawapan ni. Ingat, tengok sama ada kena bahagikan ke ataupun kena permudahkan. Kalau ada 2 tak perlu, bermakna ini jawapan akhir. Kalau boleh jawapan akhir jangan letak simbol macam ni. Jangan biasakan. Sekolah menengah ataupun peringkat yang lebih tinggi nanti baru awak boleh guna. Okey. Soalan nombor 8 selesai. Jadi jawapannya ialah 1, 3 per 10. Okey, soalan ke-9. Okey, ayat matematiknya ialah soalan ke-9. 7, 3 per 4 tolak 4, 1 per 2 tolak 2, 1 per 8. Okay, macam mana nak buat? Okay, sebab ni panjang, saya punya whiteboard tak muat, jadi saya tulis kat bawah. Tapi sebenarnya kat sini. Okay, sama dengan asingkan 7 tolak 4 tolak 2. 7 tolak 4, 3. 3 tolak 2, 1. Tambah, buka kurungan 3 per 4 tolak 1 per 2 tolak 1 per 8. Okay. Samakan bawah dia. Sifir berapa? Sifir 8. Ni kali 2 dapat 8. Ikut. Ni kali 4. Sini pun ikut. Okay. Jadi apa yang awak dapat? Ni jadi 1. Ini nak congak ataupun awak nak tulis nombor. Sebab ni macam banyak nombor, saya cadangkan awak tukarkan. Tulis semula. 3 per 4. 3 per 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Tolak 1 kali 4, 4 per 8. Tolak 1 per 8. Okay. Boleh selesaikan, boleh congak. 6 tolak 4, 2.
Sorry, 6 tolak 4, 2. 2 tolak 1, 1. Jadi jawapan dia 1/8. Okay. Okay, boleh nampak dalam kerja dia? Okey, jadi untuk latihan murid-murid tahun 5, awak boleh buat soalan muka surat 83 ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan. Okey, jadi 7 soalan ni cuba awak selesaikan berdasarkan apa yang telah saya ajarkan tadi. Okey, jadi untuk itu saja pertemuan kita pada kali ini, dan yang untuk akan datang kita akan berjumpa pula dengan tajuk yang seterusnya, iaitu tambah dan tolak pecahan. Okey, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.